Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sang Abdul Khaliluddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah pertusan tahniah kepada Puanan Terutama The Right Honourable Dame Cynthia Alcyon Kiro berikutan dengan pelantikannya sebagai Governor General New Zealand yang ke-22. Satu kes yang disahkan COVID-19 telah kembali ke rahmatullah. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media yang berlangsung kemarin di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan itu turut disertai oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama. Kes tersebut ialah seorang perempuan berumur 50 tahun. Punca kematian bagi kes ini masih dalam siasatan. Di kesempatan ini, saya mewakili warga Kementerian Kesihatan dan keseluruhan rakyat negara Brunei Darussalam mengucapkan takziah kepada keluarga kes berkenaan. Semoga roh kes dicucur rahmat dan ditempatkan bersama-sama para solihin. 156 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan di negara Brunei Darussalam yang membawa jumlah keseluruhan kes kepada 11,542 orang. Sementara itu, 5 kluster baharu dikesan. Terdapat 29 tambahan kes-kes baru kepada 14 kluster aktif yang sedia ada yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 5 kluster baru yang telah dikesan yang melibatkan 46 kes. Kesemua kes baru ini adalah merupakan rumah yang menempatkan pekerja-pekerja syarikat berkenaan iaitu kluster Kilanas Staff House, kluster Megalith Sendirian Berhad, kluster HTB Buildtech Sendirian Berhad, kluster Masyur Ops Staff House dan kluster Rani Jaya Staff House. 4 kluster pula telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan di dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Kluster-kluster yang ditutup ialah kluster BSP HQ Blok M, kluster 583, kluster 3096 dan kluster 3381. Oleh yang demikian, jumlah kluster yang aktif adalah 166 kluster. Dalam pada itu, terdapat 81 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 255 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 8,874 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 2,588 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 6 kes adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan, artificial ventilation, dengan 3 daripadanya juga memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, 22 kes lain dikategorikan dalam kategori 4, iaitu mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan adalah di bawah pemantauan rapi. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 6,196 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 460,375 ujian. Perkhidmatan klinik vaksinasi COVID-19 bergerak akan dijalankan di Pusat Kesihatan Pengiraan Anak Puteri Hajah Rashidah Sang Dato' Bolkiah, Kampung Sungai Asam hari ini, 22 Oktober 2021, bermula pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari dan Ahad 24 Oktober 2021 bermula pukul 9 pagi hingga 2.30 petang. Perkhidmatan tersebut dikhususkan untuk penduduk di kampung air dan kawasan sekitarnya. Dalam pada itu, berdasarkan data terkini yang diperoleh daripada Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik, hasil daripada banci penduduk yang dijalankan pada awal tahun ini,
Kementerian Kesihatan telah menyelaraskan kadar vaksinasi bagi COVID-19 mengikut jumlah terkini penduduk bagi tahun 2021. Setakat 20 Oktober 2021, di mana seramai 345,754 orang telah menerima satu dos vaksin COVID-19. Kadar vaksinasi baru bagi satu dos ialah 80.4% daripada jumlah penduduk negara, iaitu penyelarasan dari 76.2%. Manakala bagi mereka yang telah melengkapkan vaksinasi COVID-19 pula, seramai 238,491 orang telah menerima dua dos, iaitu 50.5% daripada jumlah penduduk negara, iaitu penyelarasan dari 52.6%. Sementara itu, hasil daripada pemantauan agensi-agensi penguatkuasaan yang dilakukan semalam semasa larangan keluar rumah dari jam 8 malam hingga 4 pagi, sebanyak 18 pelanggaran arahan tersebut di seluruh negara telah dikeluarkan kompaun, di mana 10 daripadanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Dalam sidang media sama, Menteri Hal Ehwal Agama turut mengongsikan mengenai perkembangan peperiksaan-peperiksaan di bawah kawalan Kementerian Hal Ehwal Agama. Walau bagaimanapun, ketetapan bagi peperiksaan berkenaan tertakluk kepada keadaan dan perkembangan jangkitan COVID-19 di negara ini. Peperiksaan pemilihan calon ke sekolah Arab PCKSA dilaksanakan dengan kaedah alternatif, iaitu dengan menggunakan markah penilaian sekolah yang akan mengambil kira perolehan markah pelajar dalam penilaian kendalian sekolah, sama ada peperiksaan setengah tahun, ujian topikal dan penilaian hasil kerja pelajar di sepanjang tahun 2021 ini. Jadi semoga dengan cara ini, kaedah alternatif ini, proses kemasukan ke sekolah Arab dapat diteruskan sesuai dengan perancangan yang telah diaturkan dan pelajar-pelajar berkenaan dapat memasuki persekolahan alam persekolahan setelah terpilih nanti dalam awal penggal persekolahan tahun 2022, insya-Allah. Mengenai peperiksaan awam di bawah kawalan Kementerian Hal Agama yang melibatkan iaitu sijil sekolah rendah, sijil sekolah-sekolah rendah agama SRU, sijil pelajaran agama Brunei SPUB, prasijil tinggi pelajaran agama Brunei pra-STPUB dan sijil tinggi pelajaran agama Brunei STPUB. Kementerian Hal Ehwal Agama telah membuat penelitian mengenai pelaksanaan peperiksaan tersebut dan menetapkan untuk dilaksanakan bermula pada bulan Januari 2022. Sejak kaedah pembelajaran secara dalam talian dilaksanakan pada 18 Ogos 2021, iaitu semasa pembukaan sesi penggal persekolahan ketiga, purata kehadiran mingguan pelajar sekolah-sekolah di bawah kawalan Kementerian Hal Ehwal Agama pada keseluruhannya sebanyak 97%. Namun jelas Menteri Hal Ehwal Agama, terdapat segelintir pelajar yang menghadapi masalah dalam mengikutinya. Mengambil kira hal-hal seperti ini, Kementerian Hal Agama melalui Jabatan Pengajian Islam telah mengambil inisiatif, iaitu memperkenalkan apa yang disebutkan namanya pakej pembelajaran di rumah, home learning pack. Bahan pembelajaran di rumah yang merupakan bahan-bahan yang biasa diajarkan di kelas classroom, di bilik-bilik darjah, akan dicetak, diedarkan kepada mereka yang tidak dapat mengikuti pelajaran dalam talian
Dan ini juga telah diperkirakan bilangan mereka. Bilangan mereka tidak ramai sebenarnya. Dari keseluruhan pelajar-pelajar di sekolah Arab dan juga murid-murid di sekolah agama yang seramai 42,600 orang, hanya sekira-kira sekadar 752 orang pelajar atau murid yang memerlukan home learning pack seperti ini atau memerlukan bantuan. Jadi hal ini akan dilaksanakan secepat mungkin oleh Jabatan Pengajian Islam dengan mengikuti sebagaimana yang ditayangkan di skrin sana, cara drive thru, iaitu ibu bapa akan datang ke sekolah mengikut jadual yang ditetapkan kepada mereka. Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan jabatan-jabatan di bawahnya bersama rakan-rakan strategik yang terdiri daripada persatuan-persatuan dan badan-badan bukan kerajaan NGO merangkumi sektor kemasyarakatan, kebeliaan, kesukanan dan kebudayaan mengadakan majlis sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara dalam talian. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Majlis diisikan antaranya dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan persembahan dikir marhaban. Tazkirah bertajuk Rasulullah Kekasih Allah, Kekasihku Dunia Akhirat disampaikan oleh Awang Muhammad Nakib bin Haji Awang, Pegawai Pusat Dakwah Islamiyah. Lebih 450 orang menyertai majlis tersebut. Mangsa kebakaran rumah di Kampung Burong Pingai Air menerima bantuan kewangan Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia melalui peruntukan Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Majlis penyerahan secara pandu lalu disempurnakan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Pemberian bantuan kewangan tersebut adalah untuk membantu meringankan kesusahan yang dialami oleh mangsa bencana bagi meneruskan kehidupan seharian. Usaha ini menunjukkan keprihatinan dan pemedulian pihak kerajaan terhadap rakyat dan penduduk yang mengalami musibah. 6 kejadian serangan laser pada tahun 2020 dan 1 kejadian pada tahun ini dilaporkan oleh pengendali pesawat. Laporan tersebut diperoleh dari Mandatory Occurrence Report MOR Jabatan Penerbangan Awam. Laporan turut mendapati ia dengan sengaja ditujukan ke pesawat dan dianggap sebagai ancaman serta menyebabkan gangguan dan hilang penglihatan sementara kepada kru-kru penerbangan. Perkara tersebut dinyatakan oleh Pemangku Pengarah Penerbangan Awam, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dalam satu sidang media mengenai bahayanya aktiviti serangan laser. Awang Haji Muhammad Azlan bin Haji Muhammad Junaidi dalam ucapannya turut menegaskan bahawa serangan laser merupakan ancaman serius bagi keselamatan dan membahayakan nyawa para penumpang dan kru penerbangan. Jabatan Penerbangan Awam seterusnya ingin memaklumkan kepada orang ramai mengenai larangan serangan laser di bawah Seksyen 21 Perintah Penerbangan Awam 2006. Sinaran pancaran laser ada sangat rendah pada jarak yang jauh. Akan tetapi, sinaran pancaran laser boleh memenuhi seluruh ruang kokpit walaupun dari jarak jauh ribuan kaki dan orang ramai tidak menyedari potensi bahaya sinaran pancaran laser yang dihalakkan ke pesawat semasa penerbangan. Sementara itu, Penguasa Polis Kanan Awang Sulaiman bin Alidin, Pemangku Pengarah Siasatan Jenayah Pasukan Polis Diraja Brunei, pula menjelaskan ancaman laser diambil serius oleh Pasukan Polis Diraja Brunei memandangkan perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan yang mengancam nyawa dan tidak akan dikompromi. Sesiapa sahaja yang gagal dan tidak mematuhi larangan ini boleh didakwa di bawah Seksyen 51, (1) Perintah Penerbangan Awam 2006, yang mana boleh dihukum denda tidak melebihi
RM50,000, penjara selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Mereka juga boleh dihukum di bawah Seksyen 338 Kanun Keseksaan Bab 22. Perlakuan yang menyebabkan kecederaan parah kepada mana-mana orang yang dengan melakukan apa-apa perbuatan yang boleh membahayakan nyawa manusia atau keselamatan diri orang lain. Jika sabit kesalahan, boleh dihukum penjara selama tempoh tidak melebihi 5 tahun dan denda. Jabatan Perkhidmatan Awam Jabatan Perdana Menteri dengan ini memaklumkan bahawa ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah memperkenankan bagi Yang Mulia Dr. Dayang Marsita binti Omar, Pegawai Perancang Bandar dan Desa Kanan di Jabatan Perancang Bandar dan Desa, dinaikkan pangkat sebagai Pesuruhjaya Perancang Bandar dan Desa di Jabatan Perancang Bandar dan Desa, Kementerian Pembangunan mulai 28 September 2021. Kementerian Kesihatan terus menerima sumbangan daripada pelbagai pihak dalam sama-sama menangani dan membendung penularan wabak COVID-19 di negara ini. Baru-baru ini, Kementerian Kesihatan menerima sumbangan daripada As Agencies Berhad, Pihak Berkuasa Pelabuhan dan Maritim Brunei Darussalam, Jabatan Arah Logistik Kementerian Pertahanan dan Haska Interior Sendirian Berhad. Orang ramai yang ingin membuat sebarang sumbangan bolehlah berhubung terus dengan MOH Emergency Operation Centre di talian 7295 712 semasa waktu bekerja. Sidang Kemuncak Perniagaan dan Pelaburan ASEAN ABIS 2021 akan diadakan secara maya Isnin ini, 25 Oktober 2021. Merupakan salah satu acara penting bagi negara Brunei Darussalam. Persidangan tersebut akan memberi peluang kepada orang ramai untuk mengenal pasti strategi-strategi dalam mempromosikan perkembangan yang saksama dan mampan dalam era digital. Dalam temubal bersama melalui aplikasi Zoom, Dayang Haslina binti Taib, Ketua Pegawai Eksekutif Dynamic Technologies selaku pengerusi Sidang Kemuncak Perniagaan dan Pelaburan ASEAN 2021 menyatakan ABIS antara lain membincangkan strategi-strategi bagi menyelesaikan isu yang mempunyai kepentingan serantau. Di antara perkara-perkara yang akan dibincangkan itu adalah firstly keutamaan ASEAN di dalam norma baharu, new norm. Melihat kepada ketidakpastian akibat keseriusan pandemik COVID-19, pada masa ini pun kita ni berapa sudah wave-nya di Brunei, is the second wave. Pada masa ini, so syarikat-syarikat SME, especially perniagaan-perniagaan hendaklah bersiap sedia untuk menghadapi pelbagai kemungkinan untuk for them to nyorang recover. Masa depan ASEAN, lagi strategi-strategi dalam mempersiapkan negara-negara ASEAN mengenai masa depan pekerjaan, pendidikan, kesihatan, travelling, perjalanan dan kehidupan seharian selepas wabak COVID-19 itu. Dan the next panel adalah panel Digital ASEAN. Pandemik COVID-19 telah mempengaruhi cara perniagaan ketanian yang seperti mana dikatakan tadi. Sektor yang terutama melalui online, produk-produk pun dan perkhidmatan pun dimasukkan ke secara digital.